Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan 4 sebab mengapa anda perlu memilih fabric ducting. Okey, tonton sampai habis. Okey, hari ini saya nak menerangkan 4 sebab mengapa anda perlu memilih fabric ducting. Pertama ialah bad air distribution, yang kedua isu berat, yang ketiga isu condensation, keempat isu appearance ataupun rupa paras. Saya akan menerangkan keempat-empat sebab ini secara detail. Okey, tonton sampai habis. Okey, kita terus kepada isu bad air distribution. Kita ambil contoh di Dewan Kuliah UiTM Puncak Alam ni. Problem dekat Dewan Kuliah ni, bilik isunya di belakang. Masalahnya di Dewan ini, lecturer ataupun VIP yang duduk di bawah stage ni panas. So dia menggunakan lebih kurang aircon 60 horsepower cooling capacity. Masalah dia angin tak sekata. Di pentas ni panas, kat bawah ni lecturer ni dengan VIP ni panas, student dekat atas ni terlalu sejuk pula. Itu isu dia. Isu dia kat belakang. So dia akan keluar melalui outlet yang sedia ada ni lah. Kalau nampak ya, saya tunjuk ni dalam yang hitam-hitam ni adalah existing dia punya diffuser. Kita buat apa tu, keratan rentas isu. Masalah kat sini, angin yang keluar melalui GI duct yang sebelah kanan ni dikurang. So dia menyebabkan dead zone. So lecturer yang dekat bawah ni dia akan terasa panas lah, tapi student kat atas ni sejuk. Ini yang kita panggilkan masalah short circuit ataupun dead zone. Ada beberapa punca yang menyebabkan masalah ini. Punca yang pertama, design error. So jika designer selalu menggunakan duct calculator, salah buat design, sizing tak betul, udara tadi tidak akan sekata. Sebab yang kedua ialah sebab installation fault. Kalau konsultan mechanical designer ataupun konsultan dah design betul GI ducting, jika pemasangan tak betul pun menyebabkan angin tidak sekata. Okay. Yang ketiga, tidak membuat balancing. Setiap diffuser metal ducting tadi tidak dibuat proper balancing, so dia akan menyebabkan angin tidak sekata. Setelah kita kenal pasti masalah short circuit ni, klien unit bangunan UiTM dia merasakan shielding ke level umur terlalu tinggi, agak mahal kos untuk merobohkan shielding balik untuk memperbaiki metal ducting ni. Dia pun dia menggunakan sistem centralized cooling. So apa yang unit bangunan buat, dia nak pasang backup unit jika tak sejuk. Fabric duct adalah salah satu penyelesaian yang terbaik untuk selesaikan masalah uneven air distribution. Kalau kita pandang, kita nampak dekat dalam gambar ni, dia ada 3 batang fabric duct ni berbentuk separuh bulatan, di mana setiap satu sebatang fabric duct ni di luarnya ada rooftop unit. Rooftop unit berkapasiti 10 horsepower. So kita ada 3 unit fabric ducting bermaksud 30 horsepower, separuh daripada kapasiti asal dewan kuliah ini. Apa fungsi 3 line ni, 3 batang fabric duct ni? Fabric duct yang di belakang sekali akan cover student dengan bahagian paling belakang ni. Fabric duct yang tengah ni akan cover area tengah dewan, dan fabric duct yang paling kanan sekali dia akan cover area di stage. Okey, dengan menggunakan hanya 30 horsepower. Dia dah mampu untuk sejukkan secara sekata. Suhu masa kita testing and commissioning, suhu yang kita dapat ialah suhu sekitar 20 darjah Celsius, 22 darjah Celsius. Apabila student masuk, separuh dia penuh dewan ni, suhu akan naik lebih kurang dalam 24 atau 25 tanpa switch on unit asal 60 horsepower tu. Niat asal unit bangunan just untuk backup jika tak sejuk. Ini salah satu projek reference lagi yang kita nak tunjukkan di Edmund Optics Singapore. Ini adalah salah satu kilang yang menggunakan sistem asal. Kalau perasan di atas ni, dia menggunakan metal ducting. Okay. So problemnya di kilang Edmund Optics ni, temperature yang dekat dengan aircon FCU kat sini kat sini sejuk, suhu yang jauh daripada aircon panas. So tidak sekata. So Edmund Optics Singapore dia contact kita punya factory di Republic Czech, dan Republic Czech contact kita untuk tolong bantu klien untuk solvekan masalah air distribution. And then after kita inspection dekat sini, kita dapati masih lagi boleh digunakan fan coil ni. Cuma sistem ducting asal ni kita tukar kepada fabric ducting yang berwarna biru yang siap boleh printing logo ni. Okey. Apa yang kita lakukan, modification sikit dekat mounting antara fan coil ke fabric duct ni, kita tukar bentuk S. Daripada GI tu kita convert kepada fabric. Dan apa yang selepas kita pasang, suhu dalam bilik production untuk optical product ni sekata. Selesai masalah dia. So selepas dia test trial untuk untuk production line ni, keseluruhan kilang ni dah tukar kepada fabric duct daripada GI duct. Ya, ni yang kita tunjuklah. Okey, ni yang case tadi yang kita dah buat lah. So antara case tadi lagi yang kita dah buktikan bagaimana uneven air distribution ni dapat diselesaikan dengan fabric duct, antaranya di Decathlon Shah Alam, berhampiran dengan komplek PKN Shah Alam tu, antara Decathlon terbesar di Asia Tenggara ni. Boleh tengok ke sana. So Decathlon ni hanya menggunakan cooling load factor, maksudnya
cooling BTU divided by area dalam square feet, kita dapat dalam 75 BTU per square feet saja. Ini calculation, heat load calculation daripada J. Roger Preston, consultant mechanical. So dikalkulate dapat cooling load factor 75. Yang amazingnya di Decathlon Shah Alam kita pergi, dia switch off separuh daripada cooling capacity yang telah consultant propose horsepower tu. So kita dapati cooling load factor hanya 38, dah mampu untuk sejukkan keseluruhan Decathlon. So klien boleh jimat lagi dari segi bil elektrik bila kita offkan separuh aircon tadi. Cooling load factor hanya 38. Okay. Dewan Melaka sebelum ni dia menggunakan 150 horsepower, ya. So dia nak tukar aircon baru, so dia tukar kepada hanya menggunakan 120 horsepower, suhu sekata. Sebelum ni menggunakan 150 horsepower, tak sekata, ada tempat yang panas. Klien mungkin JKR dengan klien minta untuk tambah horsepower, tapi kita bagi consultation kita just tak perlu nak gunakan sampai 150 horsepower. Kita recommend just modify ductworks masuk kepada fabric ducts, hanya menggunakan aircon 120 horsepower saja. 30 horsepower boleh jimat di situ. Okey, satu lagi kita tunjukkan di menara KH Kuala Lumpur, di mana bil bulan-bulan sebelum ni dia menggunakan sistem konvensional aircon dengan fabric dengan GI duct, bilnya 12,000. Bila menggunakan fabric duct sistem aircon barulah, termasuk juga efisiensi aircon pun ada kesan juga. Tapi bil yang baru, aircon baru dengan fabric duct hanya 5,000, 7,000 sebulan dijimat. So 7,000 kos untuk pemasangan aircon dalam lebih kurang 300,000 lebih. So lebih kurang dalam 3 tahun dia dah pay back dia punya kos untuk pasang aircon baru tadi bersama fabric duct. Okey, kita kepada isu yang kedua, masalah berat. Okey, GI duct standard length kita boleh estimate lebih kurang 40 ke 60 kg per meteran. Itu standard selalunya daripada mechanical consultant, dia akan pass kepada building structural engineer untuk construction building. 40 kilo ke 60 kilo per meteran untuk metal ducting, untuk GI duct. Okey, so agak berat lah. Jika gambar ni kita tengok 4 orang nak angkat ni, lebih kurang dalam 10 kaki ni 4 orang yang perlu angkat. Sedangkan fabric duct sebenarnya sepanjang lebih daripada 20 ni dalam 10 kaki, kita punya dalam 100 kaki pun seorang dua orang je boleh angkat, sebab ia adalah kain. Kain kalau kita ukur 1 meter, kita angkat pun saya rasa tak lebih 3 kilo pun. Kalau metal duct kita kena allocate structure untuk 40 ke 60 kg per meteran. So agak berat, ya. Untuk metal ducting, macam gambar yang belah atas ni kita tunjuk, dia datang dalam bentuk yang tak komplit. So kontraktor perlu menyambungkan bahagian-bahagian 4 kaki untuk masuk slot pin dia, dan juga diperlukan working space yang besar untuk pre installation. Untuk fabric duct kita dah siap, boleh kita consider macam ABS, building material. Kita supply benda yang dah siap, kontraktor just gantung railing, dah masukkan saja fabric duct. So kerjanya memang mudah lah, ya. Tak perlu potong je, perlu grinding macam ni, ya. Kalau metal duct kita perlu potong, perlu grind, kita perlu space yang besar. Kita perlukan, yalah, kerja agak keras, agak kasar, dan agak perlukan space yang besar lah. Dan juga dia perlukan skill worker. Okay? Untuk fabric duct tak perlu. So antara sebab yang bila kita nak handle metal ducting yang berat ni, kita perlukan structure yang kuat, kita perlukan manpower yang ramai, extra cost untuk structure. Untuk kita nak angkat tu, kita perlukan strong lifting equipment, tidak dia membahaya untuk keselamatan kerja, ya. Kita perlukan masa yang lebih lama. Ikut kajian kita, 80% masa boleh jimat versus metal GI duct versus fabric duct, 80% masa kita boleh jimat. Okey, ni kita boleh tunjuk satu projek yang kita pasang dekat Audi showroom Glameri Shah Alam, di mana di showroom ni dah ada aircon, sini dah ada jet diffuser, tapi tak sejuk. Kita pun tengok mungkin ada masalah dari segi air distribution lah. Selain daripada masalah air distribution, di Audi Glameri juga dia mengalami masalah untuk memasang sistem aircon upper, sebab dia menggunakan roof truss yang lightweight macam ni. Dia pakai very lightweight punya structure, which is tak boleh nak gantung metal ducting yang berat lebih kurang 40 ke 60 kilo per meteran. Memang tak boleh. Ini adalah tempat tertutup, ya, bukan tempat terbuka. Okey. So apa yang kita buat, kita collaborate dengan engineer Exxon, bersama dengan kontraktor, ya. Kontraktor saya tak ingat dah apa nama kontraktor tu. Okey. So kita pasang aircon 2 unit di atas ni, di rooftop. Kita blow, yang warna silver ni adalah fabric ducting. So very simple installation, just menggunakan kabel ataupun kita menggunakan stud rod, mampu untuk hang kan, very lightweight. And then some more
temperature event. Okey, dapat point tu untuk dari segi berat tu. Okey. Isu yang ketiga ialah isu condensation. Okey, isu condensation, metal ducting kita perlu insulation untuk balut supaya sebab ducting besi ni, metal ducting, dia membawa udara sejuk. So udara sejuk dia akan bila suhu any surface below than dew point, dia akan udara akan start tukar fasa daripada gas kepada liquid kepada cair. So dia akan berlakunya proses condensation dia panggil. Okey, kita perlu balut menggunakan insulation, ya. Ada beberapa jenis insulation yang kita boleh gunakan, di antaranya fiberglass, ya. Antara sekarang yang kontraktor banyak gunakan ialah PE, ya. PE mudah kerja lah. Okey. Alright, ni antara masalah-masalah yang dan kita nampak di grill ada condensation, ya. Selalu kita nampak kan di airport, selalu kita nampak macam jalan licin, sebenarnya ada drop daripada diffuser. Sometimes kita nampak di shieling ada merah, ada air, kesan air kan. Sometimes ianya berpunca daripada ducting aircon yang insulation tak cukup tebal. Kadang kita tengok macam hitam dekat diffuser kan. Okey, itulah masalah yang antara disebabkan oleh punca masalah ducting condensation. So pada fabric duct solution, kenapa fabric duct tak perlu insulation? Fabric duct kita diletakkan pada tempat yang 99% RH pun fabric duct sukar untuk berlaku condensation, di permukaan fabric. Kenapa? Fabric tadi dia udara sejuk dengan surface fabric tadi dia akan keluar, kalau tengok gambar ni, udara akan keluar keseluruhan fabric tadi. So tak ada space untuk temperature different tadi. Bila tak ada temperature different, so udara tadi tak ada space untuk dia start condensate lah, untuk bertukar fasa tadi. Okay. So kita ambil contoh yang kita pasang di Masjid Puncak Alam. Kita nak tunjuk kes yang agak kritikal, di mana kat Puncak Alam ni kita pasang aircon menggunakan double coil. Means satu coil temperature different, dia tati around 8 degree Celsius. So dua dalam 16 degree Celsius lah. So maksudnya suhu ambient lebih kurang 30 minus 16. So kita agak sejuk lah udara yang supply menggunakan fabric duct ni di Masjid Puncak Alam ni. So kita pula pasang di permukaan yang terbuka. So kalau kita pasang GI duct ataupun aircon biasa floor standing dekat open space yang tak ada dinding macam ni, dia mudah untuk berlaku condensation. Tapi di Masjid Puncak Alam, kalau ada air boleh bagi tahu kita. So far yang kita check untuk masjid ni tak ada air yang menitik, walaupun fabric duct ni tanpa apa-apa insulation. Ini kita boleh proof apa yang kita claim, yang fabric duct tadi kita boleh run at 99% humidity pun dia still tak ada condensation. Tak macam metal duct. Metal duct kalau kita pasang tanpa insulation dah memang air terlalu banyak dah boleh menitik, dah banjir kawasan ni, ya. Tapi menggunakan fabric duct 2% ke 5% udara tadi dia akan keluar, dia akan salut fabric duct tadi, dia panggil cold blanket insulation. So kita tak perlukan apa-apa insulation. So tiada lagi masalah untuk insulation, ya. Kalau kita pasang floor standing pun dekat grill floor standing pun akan ada menitik air juga. So fabric duct antara solution terbaik lah. Ini kita kolaborasi dengan konsultan lah, konsultan Mega Jati. Boleh tanya experience konsultan macam mana dia buat design ni, ya. Okey. Ni antara job-job yang kita tunjuk, pakai tempat-tempat yang kritikal untuk condensation. Antaranya projek-projek dekat cafe ni. So dia pasang dekat open space, di warna coklat ni kalau pasang dekat atas saya tunjuk ni. Ni dia pasang dekat open space, tempat terbuka. Kalau GI duct ataupun wall mounted sini exposed floor standing kita pasang, definitely dia akan ada air. Tapi di fabric duct, walaupun kita run dekat Masjid Puncak Alam tadi double coil. Double coil means dia tati dia 16 degree Celsius, still tak ada air. Okey. Ni di kilang Daikin. Kilang pun sama juga. Di kilang Daikin ORL dekat Sungai Buloh ni pun menggunakan fabric duct. So dekat kilang ni dia buat spot cooling. Bila kita cerita pasal spot cooling, dia punya risiko untuk berlaku condensation amat tinggi. Sebab kita tak sejukkan keseluruhan kilang. Kita spot. So bila spot, udara sejuk dalam ducting ni terlalu sejuk berbanding dengan room temperature untuk kilang ni. So tiada berlaku condensation. Sebab sebelum ni menggunakan GI duct, dia pakai normal flexible. So ada air yang form dekat grill. So dia akan menitik atas production aircon ni, dia akan rosak, tak elok. So fabric duct so far memang kita boleh guarantee tak ada air yang akan menitik, sebab dia memang free condensation. Fabric duct tak perlukan insulation. Laginya projek kita pasang dekat komplek PKNS Shah Alam ni, kalau perasan dekat tengah ni kita ada pasang fabric duct warna hitam. Dekat sini pun kita di komplek PKNS ni dia terbuka.
dekat bahagian atas ni terbuka. Ini pintu masuk pun tak ada pintu. Sekarang ni kita tengok, kita dah advise dia start tutup untuk mengelakkan udara sejuk daripada keluar lah. Tapi dekat bahagian atas ni still terbuka. So udara fresh air still masuk daripada bahagian atas ni ke bawah. So menyebabkan ruang ni lebih humid. Lebih humid, RH-nya tinggi, dia mudah untuk berlaku condensation. Tapi tidak berlaku kerana kita menggunakan fabric ducting system. Okay. And then lagi satu projek yang kita solvekan masalah condensation ialah UiTM Machang. Sebelum ni Dewan Kuliah ini menggunakan spiral duct besi tu, yang metal separuh yang bulat tu. Masalahnya student ada peperiksaan udara, ada condensation, water drop daripada diffuser kepada student punya meja tengah nak buat periksa tu, air menitik. So klien dapat nampak ada fabric duct boleh bantu selesaikan masalah dia boleh tukar daripada GI duct yang spiral duct kepada fabric duct. So far tak ada masalah. Kalau UiTM ada masalah boleh hubungi kita balik. Okey, dapat point tu ya, fabric duct dapat menyelesaikan masalah condensation. Alright. Okey, kita ke isu yang terakhir, yang keempat, iaitu isu appearance, iaitu rupa paras fabric ducting ya. Okey, jika kita cerita pasal metal ducting, GI ducting, rigid ducting, banyak nama juga GI duct ni. So, kita akan cerita pasal atas shielding. So, kalau kita buka shielding, apa yang kita nampak macam gambar yang kita tunjukkan ni. So, kita akan nampak ada metal ducting dibalut dengan fiberglass, dibalut dengan aluminium foil. Sometimes kontraktor menggunakan PE, mungkin akan nampak lebih kemas sikit lah berbanding dengan fiberglass. Tapi ada kelebihan pro and con masing-masing lah. Okey, dalam gambar ni kita tengok agak messy. So apa yang interior designer buat, dia paling simple adalah tutup gunakan ceiling. Okey, itu saja. So kita ambil contoh terus di Perhentian Island Resort ni. Sebelum ni ceiling space ke floor agak rendah, boleh capai agak rendah lah ceiling height dia. So klien nak renovation property ni, dia tak nak gunakan ceiling sebab dia nak biar nampak space yang besar. So apa yang dia buat, dia buang ceiling, dia run fabric duct bawah ceiling ni. So dia dapat space yang besar. Selesai masalah. Sebab kita nak cerita tadi, kalau berbanding dengan GI duct tadi, you macam mana nak exposekan GI duct ni, sebab dia nampak agak messy atas ceiling tu berbanding dengan ini, gambar ni. Ni tanpa, ni ducting juga. Ducting ni, ducting besi versus ducting fabric. So fabric dia lebih boleh kata lebih kemas berbanding dengan GI duct. Kita tak perlukan diffuser, kita tak perlukan flexible duct. Kita just fabric duct ni 2 in 1. Mungkin boleh jadi 3 in 1. As a ducting, as a diffuser, as also flexible duct. Dia boleh function 2 in 1 ya. Sebagai ducting dan juga sebagai diffuser. Design lebih simple, even distribution, easy to install, dan klien akan dapat space yang besar. Bila kita buka shielding, kita akan dapat satu space yang lebih besar. Ya, kita lebih maximizekan kita punya property kita ya. Sekarang ni fabric duct yang latest, kita ada special printing di mana kita nak betul-betul blend dengan design, interior design ya. So macam contoh kita boleh kita di produk, kita nak bantu klien, jika ada projek yang existing, kita ambil gambar, kita cuba buat 3D impose. Kita nak make sure macam mana rupa paras dia bila fabric duct ni dipasang. Itu semua kita bagikan percuma je. Sebenarnya kalau klien nakkan 3D, boleh contact sekarang kat link kat bawah ni. Kita boleh link, boleh contact direct terus kita punya designer, sales engineer, kita akan bantu secara percuma. Tak ada charge. Kita memang nak bantu lebih ramai yang menggunakan fabric duct ni. Bukan kita nak setakat kita untung. Ya, memang kita nak untung juga. Tapi kita pun di samping kita nak bantu klien jimat. Buat tak payah pakai aircon besar, tak payah nak buat renovation cost yang tinggi, tak payah nak delay projek, pasang kita lebih mudah. Kita pun nak kontraktor lebih ramai tahu nak pasang ya. Ini adalah mission kita untuk bantu rakyat Malaysia lebih efisien dalam menggunakan aircon tenaga ya. Okey. So ni antara contoh dewan yang kita pasang Kuala Pilah. Dia menggunakan printing, teknologi printing kita menggunakan CNC printing. So dia agak mesh color kuning. So whatever color kita boleh print dekat duct. Okey, kita dah habis 4 point mengapa anda perlu memilih fabric ducting sebagai ducting aircon anda. Okey, sebelum kita berakhir, minta sama-sama kita bagi semangat kita untuk buat video, untuk beri lebih value kepada orang. Kita nak bantu lebih ramai lagi menggunakan fabric duct. Sila share, like, komen lah, whatever lah. Dalam kita boleh follow kita punya Facebook, LinkedIn dan juga YouTube channel. So boleh komen sikit lah dalam YouTube kan, apa benda konten-konten yang anda nak, kita akan share lagi lebih banyak. Okey, tolong support sikit, kita bagi kita semangat untuk buat video lagi, untuk bagi anda lebih value, untuk lebih bijak menggunakan aircon. Jangan membazir. Fabric duct boleh gunakan aircon dengan kapasiti yang minimum sahaja. Okey, jumpa lagi anda pada masa yang akan datang. Bye bye.